Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan mengajar satu subtopik yang cukup mudah yang perlu dikuasai oleh semua calon-calon SPM. Okey, tajuk cikgu pada hari ini adalah kecerunan dan luas di bawah graf. Dan subtopik yang kita akan mengkaji pada hari ini adalah luas di bawah graf. Merujuk kepada graf yang kita akan kaji selepas ini. Okey, kemudian kita merujuk kepada objektif pembelajaran pada hari ini adalah untuk memahami konsep kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf. Okey, daripada apa yang telah kita pelajari bahawa laju mewakili pada paksi mencangcang. Kemudian masa juga mewakili pada paksi X. Okey, daripada graf kita boleh mendapatkan atau kita boleh mencari kecerunan. Di mana apabila kita mencari kecerunan, pastikan graf kita adalah laju melawan masa. Masa kemungkinan diberi dalam bentuk minit ataupun saat. Jadi untuk mendapatkan kecerunan, kita perlu mencari jarak mencangcang ataupun perubahan laju pada paksi mencangcang dibahagi dengan perubahan kuantiti pada paksi mengufuk. Itu akan mendapatkan kecerunan ataupun dalam istilah yang lain kita kenali sebagai pecutan ataupun kadar perubahan laju. Okey? Ada masalah boleh berbincang dengan cikgu. Okey, seterusnya kita lihat satu contoh soalan yang mudah bagi perjalanan. Dengan contoh soalan dia, okay, seorang pemandu kereta daripada Pengkalan Cepa ke Gua Musang dengan hal laju yang seragam 60 km per jam selama 6 jam. Jadi daripada graf, daripada pernyataan soalan, kita boleh melukis graf, iaitu graf laju melawan masa, di mana masa yang diambil adalah 6 jam dan laju dia merujuk kepada 60 km per jam. Jadi daripada situasi perjalanan seorang pemandu ini, kita boleh mendapatkan luas, di mana anak-anak ataupun murid-murid pastikan tahu ini adalah bentuk apa. Okey, ya betul. Ini adalah segi empat. Jadi daripada bentuk segi empat, kita boleh mendapatkan rumus untuk luas segi empat. Okey. Daripada luas segi empat, kita boleh menentukan dia punya jarak di antara perjalanan yang perlu dilalui oleh pemandu tersebut. Okey, seterusnya. Okey, daripada graf tadi, kita boleh nyatakan masa yang diambil, iaitu merujuk pada paksi X, itu 6 jam. Kemudian kita dapat mengetahui dengan merujuk pada paksi Y, iaitu laju 60 km per jam. Selepas itu, kita hubung kaitkan di antara konsep luas, itu panjang darab lebar, di mana 60 km per jam darab dengan 6 merujuk kepada luas segi 4. Jadi daripada pengiraan murid-murid akan dapat 60 darab dengan 6 akan menghasilkan luas dia 360. Okey, seterusnya kita merujuk kepada jarak. Jarak. Apabila perjalanan telah berlaku dengan kelajuan, dengan masa tertentu, mestilah pengukuran daripada segi jarak. Jarak ini merujuk kepada graf laju masa seperti perjalanan pemandu tadi. Okey, seterusnya.
Ini cikgu ingin menguji murid-murid untuk pengetahuan sedia ada untuk mencari luas, iaitu luas segitiga, luas segi empat dan juga luas trapezium. Jika dilihat soalan sebegini untuk mendapatkan luas, anak-anak ataupun murid-murid telah mengalami banyak soalan, telah menjawab banyak soalan melibatkan luas. Okey, seterusnya, bagaimana dengan luas segitiga? Jika diberi panjangnya adalah T dan lebarnya adalah V. Okey, betul. Maksudnya, luas segitiga 1/2 darab dengan V dan juga darab dengan T. Bagaimana pula dengan luas yang kedua? Iaitu luas segi empat, di mana diberi lebar dan juga panjang. Jadi, seperti yang telah murid-murid telah pelajari, bahawa luas segi empat adalah panjang didarab dengan lebar untuk menghasilkan luas segi empat. Kemudian luas yang ketiga. Okey, luas yang ketiga di mana merujuk kepada luas trapezium, iaitu seperti yang kita telah pelajari daripada topik-topik yang lepas, bahawa luas trapezium adalah 1/2 darab dengan hasil tambah dua sisi selari, iaitu A dan juga B, kemudian didarab dengan C. Itu merujuk pada luas trapezium. Jadi kita rujuk kepada jawapan kita, adakah menepati apa yang telah kita bincangkan. Okey. Di sini cikgu harap ramai di antara murid-murid dapat menentukan luas segitiga, luas segi empat dan juga luas trapezium. Kerana, cikgu tekankan di sini kerana luas untuk ketiga-tiga bentuk poligon yang dinyatakan ini mewakili jarak pada graf laju masa. Okey, laju, cikgu ulang sekali lagi. Laju merujuk pada paksi Y dan masa pada paksi X. Jadi daripada situ, selepas murid-murid mengetahui bentuk segitiga, bentuk segi empat, bentuk trapezium pada graf, jadi tiada masalah lah untuk kita selesai soalan seterusnya. Sebagai contoh, ni graf laju masa yang telah cikgu terangkan tadi, kita boleh mendapatkan kecerunan graf, iaitu kadar perubahan laju ataupun pecutan pada graf laju masa. Okey. Ni cikgu bagi sebagai contoh, kita boleh menjawab bersama-sama cikgu untuk graf laju masa. Seperti kebiasaannya, jika murid-murid lihat, apabila kita nyatakan graf laju masa, ia merujuk kepada laju melawan masa. Masa yang perlu diambil untuk sesuatu perjalanan, jika anak-anak rujuk pada graf yang cikgu tunjukkan ini, bermula pada 0 sehingga 15 saat. Okey? Jadi pergerakannya adalah daripada 0 kepada 15 saat masa yang perlu dia bergerak. Dengan kelajuan awalnya adalah 3 meter per saat dan kelajuan maksimum dia hanyalah 6 meter per saat. Daripada graf yang kita lihat, mungkin murid-murid terfikir ada garisan kecerunan positif, ada garisan kecerunan kita kosong dan ada juga garisan kecerunan kita negatif. Ini mewakili pelbagai andaian yang berlaku dalam fikiran kita pada masa kini. Okey, jadi daripada ini, daripada soalan ataupun latihan yang telah kita jalankan tadi mencari luas, cikgu harap murid-murid dapat mengenal pasti
Bentuk P. Okey, pandai. Trapezium. Bentuk Q. Okey, bagus. Adalah segi empat dan bentuk R. Okey, adalah segitiga. Daripada mengenal pasti bentuk-bentuk yang telah cikgu tunjukkan di sini, maksudnya anak-anak dapat mengkaji bentuk-bentuk untuk mendapatkan maklumat jarak pada graf laju masa. Sekarang ni, jika diberi satu garis mendata, okey, diberi satu garis mendata, ini merujuk kepada, okey, bagus, laju seragam. Okey, laju seragam pada masa di antara 3 hingga 9 saat. Garisan mendata kita merujuk pada laju. Dan laju merujuk pada paksi Y. Okey, kemudian daripada graf ini juga kita boleh mendapatkan tempoh masa bagi laju seragam. Di antara pergerakan kita 3 saat sehingga 9 saat. Jadi tempoh masa untuk kita berhenti adalah 9 tolak dengan 3. Ini merujuk pada tempoh masa laju seragam. Kemudian daripada graf ini juga kita akan memperolehi kecerunan pada peta P, di mana kecerunan sama dengan kadar perubahan laju ataupun pecutan. Daripada kecerunan, seperti pada awal perbincangan kita tadi, kita menyatakan bahawa perubahan laju pada paksi Y dibahagi dengan perubahan masa pada paksi X. Jadi kadar perubahan pada paksi Y 6 ditolakkan dengan 3. Okey, kemudian dibahagi dengan masa, iaitu 3 masa sahaja, akan menghasilkan kecerunan adalah 1. Okey, seterusnya daripada graf ini juga seperti murid-murid telah nyatakan, bentuk P adalah trapezium. Jadi dengan menggunakan luas trapezium tadi, kita boleh mencari jarak pada masa 3 saat pertama. Kemudian kita boleh dapatkan lagi adalah luas segi empat. Seperti murid-murid telah nyatakan tadi bahawa Q adalah bentuk segi empat, di mana kita dapat mencari jaraknya. Perbezaan di antara 9 tolak dengan 3 didarabkan dengan 6 pada jarak mencangcang. Jadi kita akan dapatkan nilainya 36. Dan bentuk yang terakhir adalah segitiga. Dengan menggunakan luas segitiga 1/2 darab dengan 6 merujuk pada laju. Kemudian hasil tolakan untuk mendapatkan panjang daripada 9 sehingga 15 saat. Jadi 15 ditolakkan dengan 9. Dengan menggunakan pengetahuan kita daripada segi luas, kita akan dapat jarak untuk R. Jadi jika mana-mana soalan inginkan jarak keseluruhan, maksudnya okey, bagus. Hasil tambah semua luas-luas di bawah graf itu. Luas trapezium ditambah dengan luas bagi Q segi empat dan juga luas bagi segitiga. Itu jarak keseluruhan. Daripada maklumat ini, cikgu harap kita boleh mencuba soalan dan melihat bagaimana pemahaman
murid-murid tentang konsep yang telah cikgu bincangkan tadi. Okey, dengan merujuk pada soalan diberi rajah 1. Rajah 1 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan satu zarah dalam tempoh T saat. Diberi masa T saat. Kemudian laju kita paling maksimum adalah 20 meter per saat. Pada soalan ini laju seragam. Soalan inginkan laju seragam. Seperti cikgu nyatakan tadi, laju merujuk pada paksi mencangcang. Jadi paksi mencangcang merujuk pada paksi Y. Apabila laju seragam, kita mesti mencari pada, okey bagus, pada garis yang mendatar. Maksudnya murid-murid telah memahami apa yang telah cikgu sampaikan tadi. Okey, ini merujuk pada laju seragam, iaitu 12 meter per saat. Okey, jika merujuk pada masa, sebagai contohnya masa, murid-murid mesti merujuk kepada paksi X. Okey. Kemudian seterusnya kita pergi kepada kadar perubahan laju. Cuba ingatkan bagaimana untuk mencari kadar perubahan laju tadi. Okey, bagus. Kecerunan. Okey, apabila untuk mendapatkan kadar perubahan laju, kita perlu mencari kecerunan. Tapi kecerunan bagaimana? Baca soalan. Dalam persoalan telah diberi dalam tempoh 4 saat pertama, iaitu pada masa kosong sehingga 4 saat. Okey, untuk mendapatkan kadar perubahan laju merujuk pada kecerunan, di mana jarak ataupun perubahan laju. Perubahan laju di sini adalah 12. Okey, bahagi dengan, ini adalah 12, bahagi dengan masa. Masa dalam tempoh 4 saat pertama. Apabila membaca setiap persoalan yang diberi, pastikan dapat melihat sama ada kadar perubahan laju yang kita inginkan dalam tempoh 4 saat pertama ataupun pada masa yang terakhir. Okey, jangan cuai semasa membaca soalan. Okey, daripada pengiraan, daripada penjelasan cikgu, dapat mengira kadar perubahan laju? Okey, bagus. Iaitu 12 bahagikan dengan 4 akan menghasilkan 3. Cukup mudah untuk difahami. Okey, daripada kadar perubahan laju, murid-murid akan mencari pecutan ataupun kecerunan dalam istilah yang berbeza-beza tapi pengiraan yang sama. Cikgu ulang sekali lagi bahawa kadar perubahan laju adalah pecutan dan juga bagaimana untuk mendapatkan kecerunan. Mungkin daripada segi istilah adalah berbeza, tetapi cikgu tegaskan pengiraan dia masih lagi sama. Cuma memahami daripada graf laju masa. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan C. Untuk mencari nilai T. Untuk soalan C, cuba memahami bentuk-bentuk pernyataan. Ya, pernyataan daripada masalah yang diberi dan kita hubung kaitkan ke dalam bentuk matematik. Okey, kita baca bersama-sama. Jika jarak yang dilalui dalam tempoh 4 saat pertama
Dia menyatakan jarak yang dilalui dalam tempoh 4 saat pertama. Jarak. Jarak. Kita kena pasti ini adalah bentuk segitiga. Apabila bentuk segitiga, kita perlu mencari, okey, pandai, luas. Bagaimana dengan luas segitiga tadi? Cuba ulang sekali lagi pada cikgu. Okey, maksudnya murid-murid telah mengetahui bentuk segitiga untuk mendapatkan jarak pada masa 4 saat pertama. Kemudian, separuh. Dalam tempoh 4 masa pertama, tadi adalah separuh daripada jarak yang dilalui daripada masa 6 sehingga T. Daripada sini, tadi bentuk yang mula-mula sekali merujuk kepada luas segitiga. Bentuk yang kedua adalah bentuk trapezium. Apabila trapezium, kita kena mencari hasil tambah dua sisi selari. Inilah cikgu tunjukkan. Ini merujuk pada dua sisi selari. Ya? Di mana jarak di antara kita ni ataupun panjangnya untuk dua sisi selari adalah 12 tambah dengan 20. Didarab dengan T ditolakkan dengan 6. Pastikan apabila untuk mencari perubahan masa tersebut adalah nilai yang besar. Nilai yang besar itu T ditolakkan dengan 6. Jangan tertukar. Ya, mestilah nilai yang lebih besar ditolak dengan 6. Okey, cuba selesaikan. Sementara cikgu menunggu jawapan daripada murid-murid cikgu. Okey, seterusnya kita boleh semak jawapan kita. Inilah jawapannya. Di mana laju seragam tadi adalah 12. Okey. Kemudian kadar perubahan laju dalam 4 saat pertama ialah 3 meter per saat di mana kita perlu mencari kecerunan pada graf. Kemudian untuk jawapan C, setelah kita mengetahui bentuk yang pertama adalah segitiga dan kita perlu mengubah daripada pemahaman kita berdasarkan ayat matematik tadi, kita terjemahkan kepada bentuk matematik. Okey, seperti yang telah cikgu nyatakan di sini. Ini merujuk pada luas segitiga dan ini merujuk kepada luas trapezium. Dengan nilai T, apabila kita lakukan pengiraan dia, akan mendapat T sama dengan 9. Diharap murid-murid boleh membezakan bentuk-bentuk di antara soalan yang diberi dan pernyataan masalah yang dinyatakan dalam soalan supaya dia lebih mudah untuk kita selesaikan apa soalan kehendaki. Okey, boleh? Okey, pandai. Seterusnya, kita pergi pada soalan yang kedua. Kalaulah murid-murid lihat, masih lagi graf laju masa. Graf laju masa. Apabila kita lihat graf laju masa, mestilah kita mengetahui bentuk-bentuk sebelum kita membaca soalan. Ya, bentuk-bentuk. Diberi bentuk segitiga, bentuk segi empat dan juga trapezium. Apabila laju masa, mestilah bentuk-bentuk ini memainkan peranan penting untuk mendapatkan nilai-nilai tertentu. Jadi, barulah kita membaca soalan. Diberi untuk soalan A, nyatakan tempoh masa.
Apabila tempoh masa, kita perlu merujuk kepada paksi X. Ya, paksi X di mana pada garis mendata. Ini garisan dia pada garis mendata. Jadi, perubahan tempoh masa mestilah masa yang lebih tinggi ditolakkan dengan masa yang berkurang. Itu 5. 15 tolak 5. Ini adalah perubahan masa. Kalaulah merujuk pada soalan yang pertama tadi, merupakan laju seragam. Walaupun melibatkan satu garis mendata, tapi mendapatkan dua penyelesaian. Seperti tadi adalah laju seragam merujuk pada paksi mencancang, iaitu 10 meter per saat. Apabila merujuk pada masa, kita rujuk pada paksi mengufuk ataupun paksi X, iaitu masa juga 15 tolak dengan 5. Jangan keliru di antara laju seragam dengan masa yang perlu diambil pada laju seragam. Okey, apabila membaca soalan, pastikan membaca apa yang soalan itu kehendaki. Okey, seterusnya kepada soalan B. Seperti biasa, kadar perubahan laju. Okey, kadar perubahan laju. Cari apa tadi? Okey, cari kecerunan. Sama dengan, bagus, pecutan. Jadi, kadar perubahan laju sama dengan pecutan, sama dengan kecerunan. Dalam tempoh 5 saat yang pertama. Jadi, apabila 5 saat yang pertama, masa dia daripada 0 sehingga 5. Kecerunan perlu dicari, iaitu perubahan laju. Perubahan laju 10 ditolakkan dengan 0. Maksudnya perubahan laju kita 10. Dibahagi dengan masa untuk 5 saat pertama di 10 dibahagi dengan 5. Okey, bagus. Maksudnya murid-murid telah menguasai apa yang telah cikgu bincangkan. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan C. Okey, kita baca sama-sama. Hitungkan nilai T jika jumlah jarak telah diberi jumlah jarak. Walaupun mestilah murid-murid berkobar-kobar untuk mendapatkan nilai untuk setiap bentuk yang disenaraikan dalam rajah tersebut. Tapi pada soalan C, jarak dia telah diberi hanya untuk mendapatkan nilai T sahaja. Tapi itu tidak mengecewakan murid-murid sebab masih lagi boleh menggunakan rumus luas di bawah graf. Iaitu jika jumlah jarak diberi, masih lagi boleh mencari luas jarak bagi segitiga, luas bagi segi empat dan juga luas bagi trapezium. Okey, bagaimana dengan jawapan? Ya, kita semak semua jawapan yang telah kita bincangkan tadi. Okey? Tempoh masa. Adakah semua murid-murid cikgu betul? 10 saat. Beza pada garisan mendata merujuk pada paksi X, iaitu 15 ditolakkan dengan 5. Hanya 10 saat saja tempoh masa untuk laju seragam. Yang kedua tadi, kadar perubahan laju, di mana jarak dia adalah 10 dibahagi dengan 5. Akan dapat 2. Ya, untuk kadar perubahan laju.
Kemudian untuk soalan C pula. Untuk soalan C pula, dia merupakan jumlah jarak. Jumlah jarak pada masa T adalah 255 meter. Telah kita ketahui bahawa luas A merujuk pada segitiga. Bagus. Luas B merujuk pada segi 4. Okey. Dan luas C merujuk pada luas trapezium. Jadi, untuk ketiga-tiga rajah yang diberi mempunyai jarak 255. Boleh lakukan pengiraan dan mendapatkan nilai T adalah 25 saat. Jadi, daripada maklumat ataupun daripada soalan yang telah kita pelajari hari ini, kita boleh membezakan bahawa laju pada paksi Y dan masa pada paksi X. Daripada sini, kita boleh menentukan satunya laju seragam, tempoh masa, kadar perubahan laju. Daripada sini juga kita boleh merumuskan bahawa untuk mendapatkan jarak, kita perlu menggunakan luas-luas di bawah graf. Jika ada sebarang masalah, murid-murid boleh menulis chat pada cikgu untuk cikgu menjawab selepas ini. Sebagai makluman ataupun info daripada apa yang telah kita bincangkan pada hari ini, ini merujuk kepada info yang penting lah. Sebab selalunya soalan yang kita telah bincangkan pada hari ini adalah kertas 2. Okey, kertas 2 SPM. Bahagian A dan wajib dijawab. Sebab apa yang telah kita bincangkan, murid-murid dapat menyatakan jawapan dengan tepat. Walaupun masih ada lagi pelajar keliru daripada segi-segi bentuk, tetapi jika kita sentiasa membuat ulang kaji, insya-Allah murid-murid semua akan berjaya. Dan untuk kertas 2 ini juga diberi markah maksimum 5 ataupun 6 markah. Selain itu, kita boleh mencari kecerunan. Kecerunan di bawah graf untuk mendapatkan pecutan kadar perubahan laju. Formula kecerunan juga perlulah diketahui dengan mencari jarak mencangcang bahagi dengan jarak mengufuk untuk setiap graf yang dinyatakan. Dan formula untuk luas, segitiga, segi 4, trapezium yang telah kita bincangkan tadi, diharap murid-murid boleh menguasainya. Dan cikgu harap selepas ini murid-murid cuba menjawab supaya kita mendapat markah yang penuh untuk kertas 2 pada soalan graf laju masa. Sebelum itu, cikgu letakkan satu lagi latihan sebagai pengukuhan untuk murid-murid. Dan latihan ini cikgu harap murid-murid boleh menyalin. Boleh menyalin dan membincangkan jawapan bersama guru matematik murid-murid sekalian. Akhir kata pada cikgu, diharap apa yang kita bincangkan walaupun secara pembelajaran secara online, tapi tidak menjadikan masalah ya untuk kita terus menganggap bahawa subtopik ini adalah susah. Okey?
Dan cikgu harap daripada perbincangan cikgu yang telah dinyatakan daripada awal sehingga akhir boleh membuka minda murid-murid masing-masing untuk menjawab soalan ini dan akhirnya mendapat kejayaan dalam peringkat SPM nanti. InsyaAllah. Dan cikgu doakan semua anak-anak murid cikgu berjaya dan menjawab soalan yang telah kita bincangkan. Akhir kata, bye-bye.